Selamat sejahtera para pelajar. Okay, kita move on pula untuk angle between a line and a plane. Okay, nak cari sudut di antara satu garis yang ada certain direction. Okay, kemudian dengan satu plane. Dekat sini cikgu dah lukiskan gambar. Kita ada satu plane macam kertas macam ni. Okay, kemudian kita ada satu garis yang daripada sini dia mungkin menembusi lah kertas itu. Boleh bayangkan satu garisan yang menembusi this plane pada satu titik di sinilah. Jadi ini adalah titik persilangan lah kiranya di antara garis ini dan juga this plane lah. Jadi yang garis ini katalah direction of this line is given by vector B. So anak panahnya keluar beginilah. Manakala untuk yang plane ini bila kamu nak mencari sudut di antara satu straight line dengan satu plane, samalah juga dengan kita mencari sudut di antara the direction of this line and the normal vector to the plane. Macam ini titik persilangannya adalah di sini. So daripada sini kalau satu vektor yang naik ke atas yang warna merah ini dengan directionnya begini directionnya begini dan sini pun directionnya macam ni. So ini adalah normal to the plane while this is the direction of the line. So apa yang kita nak cari sebenarnya adalah sudut yang di sinilah sebenarnya yang kita nak cari. Jadi ini adalah sudut di antara satu garisan dengan satu plane. Diwakili oleh sudut di antara garisan itu dan normal kepada plane. Katalah dekat sini ni adalah theta. Let's say this one yang kat sini ni adalah theta. Kalau sebelum ni yang kita cari sudut di antara dua vektor di sini kan. Jadi yang ini juga adalah vektor normal jugalah dekat sini. Jadi kalau di sini adalah theta, maka di sini adalah 90 tolak theta lah. Nilai sudut di sini adalah 90 tolak theta. Jadi maksudnya kalau katakan saya nak mencari sudut di antara B, sudut antara B ni, the direction of the straight line dengan normal kepada plane ini, maka sebelum ini kita ada formula yang inilah. Kita cari modulus untuk B darab dengan modulus N, kemudian kita ada cos. Sudutnya adalah 90 darjah tolak theta. 90 darjah tolak theta. Alright. Jadi maksudnya sekarang ni kalau katakan sebabkan dekat sini ialah 90 darjah tolak theta, yang kita nak cari sebenarnya adalah sudut yang di sini 90 darjah tolak theta ini. Inilah sudutnya. Tapi kalau kamu tengok cos 90 darjah tolak theta, kita tengok kalau katakan saya ada segitiganya beginilah, katalah sini yang ini adalah 90 darjah tolak theta, sudut pelengkapnya, manakala kat sini ialah theta. So kalau kita nak cos 90 darjah, cos 90 darjah tolak theta dia akan berada di mana? Cos sudut ini dia akan berada ini, kita bahagikan dengan hipotenusnya. Jadi kalau kita bandingkan pula dengan theta di sini, tapi kalau theta ini, nilai apa yang sama kat situ? Yang ini bahagi dengan ini. So dekat sini ialah ini kita divide dengan di sinilah. Maknanya kita boleh tukarkan cos 90 darjah tolak theta itu sebagai sin theta. Jadi maksudnya yang ini samalah juga dengan B, modulus B, modulus N. Saya boleh tukarkan ini sebagai cos theta. Jadi maksudnya kita macam mengubah suai formula sahajalah. Sebab lebih mudah kita nak mencari theta menggunakan arc sin theta dalam formula yang kedua ini berbanding dengan kita nak menggunakan formula yang pertama. Dia sebenarnya asal daripada formula ini menggunakan dot product, tapi disebabkan oleh sudut di antara normal dengan garisan ini berada di sini. Jadi dia diwakili oleh 90 darjah tolak theta. So why not cos 90 darjah tolak theta kita tukarkan menjadi sin theta. Sebab dia adalah dua benda yang sama. Sebab kalau cos 90 darjah
Okey, sisi sebelah bagi yang ini ialah di sini dan sisi hipotenus ni ialah di sini, tapi kalau untuk theta pula, kalau sin ini nilainya di sini. Sama kan? Okey, sama. Kemudian yang ini adalah dia punya hipotenus. Okey. Jadi maksudnya kita akan gunakan formula yang kedua yang telah diubah suai daripada formula dot product. Tukarkan cos 90 tolak theta menjadi sin theta. Okey, jadi maksudnya nanti kalau kita nak dapatkan theta, okey, kita boleh gunakan b dot n ini dan kita bahagikan dengan b darab dengan modulus b darab dengan modulus n. Jadi yang ini khusus untuk sudut di antara satu angle, sudut di antara satu line dan satu satah, untuk sudut antara satu garis dengan satu satah, menggunakan formula dot product, cuma tukarkan menjadi sin theta. Okay. Jadi contohnya katalah cikgu ada example tu dalam modul, kita lihat kepada example given. Okay, find the acute angle between the line, dia bagi satu line. Okay, line-nya adalah dibagi dalam bentuk Cartesian, Cartesian equation, bahagi dengan 4. So ini samalah dengan y tolak 2. Okay. Kemudian samalah dengan z tolak 3. Kemudian bahagikan dengan negatif 1. Okay. Yang ini adalah satu garis yang diberi. Kemudian dibagi pula satu plane. Cikgu tandakan dengan P1. Okay. Plane-nya is given by 3x tolak 5y tambah 4z. 3x tolak 5y, okay, tambah dengan 4z. Yang ini samalah dengan 6. Okay. Jadi sekarang macam mana kamu nak mencari sudut di antara garisan ini dengan plane ini? Okay. Jadi samalah juga, okay, dengan kita nak mencari sudut di antara direction of L1 which is given by B1 and the normal to this plane, which is given by N1. Okay. Jadi dekat sini cikgu akan keluarkan apakah kita punya B1. So B1 seperti biasa direction untuk satu Cartesian equation ini kita lihat di sebelah bawah. Kalau ni tak ada, maksudnya kat sini adalah satu lah. Okay, yang kat sini. Yang ini adalah dia punya direction of that straight line. Okay, jadi maksudnya direction ni dekat situ adalah kita ikut terus saja kan. 4, 1, negatif 1. So this is B1, the direction of L1. Manakala N1, vector normal ini, vector normal to plane 1, P1 ini, kita tengok daripada mana. Okay. Yang kita tahu sebelum ini, kalau dia punya normal tu adalah alpha, beta dan gamma kan, yang didarabkan dengan X kat sini. Okay. Jadi maksudnya dekat situ, vektor normalnya adalah 3, negatif 5, 4. Okay, so kat sini ialah 3, negatif 5, 4. Okay. Jadi dah dapat kedua-duanya B1 and N1, kamu boleh terus gunakan formula yang dekat sinilah, formula ini, tapi kita ubah suai menggunakan sin theta. Pembuktiannya ada di atas ni lah. Okay, jadi kat sini ialah B1, okay, kita dot dengan N1, kemudian kita bahagikan dengan magnitude B1 darab dengan magnitude N1. Okay. So yang dekat sini macam biasalah, kamu boleh gunakan 4, 1, negatif 1, kita dotkan dengan 3, negatif 5, 4. Okay. Kemudian kat sini adalah model set 4 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okay. Kemudian kat sini ialah 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Negatif 5 kuasa 2 tu samalah dengan 5 kuasa 2. Jadi nanti sin itu kamu boleh menggunakan arcsin, okay, nilai yang di atas ni tadi yang kamu dah kira, okay, nilainya, okay, boleh tekan kalkulator sahaja dan kita boleh terus dapatlah. Dekat sini atas ni nilainya 3, dekat bawah ni ada set 18, darab dengan set 50, okay. Dekat sini sebenarnya adalah 3 perkan dengan set 18, kemudian darab dengan set 50. Jadi kamu dapatlah nilai theta-nya adalah 5 darjah 44 minit. So that's the answer for angle between a straight line and the
plane. Okay, jadi kita ambil apa? Kita akan ambil angle di antara B1 dan normal to the plane. Okay. Kemudian yang last kali kita akan ada angle between two planes. Sekarang ni kita akan ada dua plane yang bersilang antara satu sama lain. Jadi untuk plane dia akan ada dia punya normal to the plane. Maksudnya katalah cikgu ada dua plane iaitu P1 dan juga P2. So P1 tu dia ada dia punya normal given by N1, manakala yang P2 pun ada dia punya normal to the plane given by N2. Okay. Jadi maksudnya kalau kamu nak mencari sudut di antara these two planes, sama maksud dengan kita mencari sudut di antara two normals to the plane. Maksudnya kita nak cari sudut di antara N1 dan juga N2. So maknanya untuk setiap satu plane itu kamu kena kenal pasti apakah dia punya normal to the plane dan kita mencari sudut di antara dua normal tersebut. Okey, formula masih lagi menggunakan formula dot product. Okey, jadinya kamu boleh lihat gambar rajah dalam modul itu. Mungkin susah sikit kalau cikgu nak lukiskan. Jadi maksudnya kalau nak mencari sudut di antara dua plane ni, P1 okey, dia adalah dia punya normal tu formula dia biasanya R kan, dot dengan N1 kan sama dengan D. Ni kalau dia bagi dalam bentuk vector equation lah. Kemudian P2 nanti dia ada formula R kan, dot dengan N2 kan, sama dengan D1, katalah ni D1 D2 Jadi yang pentingnya adalah dia punya normal dekat sinilah. Okey. Jadi kamu akan menggunakan N1 dot dengan N1 dot dengan N2 ini, so dia samalah dengan N1 modulus modulus N2 kemudian ada cos theta masih lagi menggunakan formula dot product yang biasalah. Oleh sebab itu nilai cos theta kita seperti biasa N1 dot dengan N2 kemudian kita bagikan dengan modulus inilah. Modulus N1 dan juga N2. Example boleh lihat pada example tu. Kita tengok pula example-nya. Find the acute angles. Yang kita padam dulu. Find the acute angles between two planes. Dia bagi dua plane lah dekat dalam soalan itu. So the first plane kita keluarkan dulu example. Example kita ada P1. P1 is given by 2x tambah 4y tolak 2z. 2x tambah 4y kemudian tolak 2z. Tolak 2z kemudian kat situ ada tambah 7 sama dengan kosong. Jadi itu sebenarnya adalah kita boleh keluarkanlah, letakkan 7 tu sebelah sana, tambah 7 bawa sebelah sini jadi negatif 7. Tak ada masalah, dia punya nilai D tu boleh jadi positif atau negatif. Kemudian untuk yang P2 dia bagi dalam bentuk Cartesian equation juga, iaitu 3x tolak y. Kemudian tambah z, kemudian tolak 8 sama dengan kosong. Jadi tolak 8 kita bawa sebelah sana menjadi 8. So ini adalah D1 dan D2 lah. Okey. Jadi so daripada P1 tu kita cuba nak identify apakah N1 Jadi maksudnya N1 dekat sini, kita tengok yang di sinilah terus. Ini adalah normal kan? Ini adalah alpha, beta, gamma itulah. Jadi maknanya N1 saya adalah 2, 4, negatif 2. Manakala N2 normal kepada plane yang kedua ni pula, normal for P2 is yang ini kita ambil 3, negatif 1, 1. 3, negatif 1, 1. So bila kita dah kenal pasti normal untuk kedua-dua plane iaitu N1 dan N2, then we can simply find cos theta ni. So samalah dengan N1 dot dengan N2. Menggunakan formula di sebelah tadi dot dengan sini 3, negatif 1, 1. Kemudian kat bawah ni terus saya mencari modulus untuk N1, 2 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 kan, tambah dengan negatif 2 kuasa 2, kemudian kita darabkan dengan
3 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Right? So yang ini kamu carilah value-nya, tekan kalkulator dan kita cari arc cos kepada nilai ini dan kita dapati bahawa nilai theta-nya adalah 90 darjah. Okay? Jadi maksudnya plane ini dia adalah perpendicular lah to each other. Dua plane ini bila dia bersilang, dia menghasilkan sudut persilangannya adalah 90 darjah. Jadi ingat kalau angle between two planes samalah dengan kita mencari angle di antara two normal vectors to both plane. Iaitu nak mencari sudut antara N1 dan juga N2. Itu sahaja.